Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, nama saya Fadlin Sakinah binti Azman, bernombor matrik di 202010925005 dari grup D untuk subjek HNF 3012. Untuk topik perbahasan yang telah saya pilih bagi pentaksiran akhir ialah perbandingan antara epistemologi rationalism dan juga epistemologi skeptism. So, sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita kenali apa itu epistemologi. Epistemologi adalah suatu perkataan yang datang daripada bahasa Yunani, di mana ianya adalah hasil gabungan perkataan episteme dan juga logos. Episteme membawa maksud suatu pengetahuan ataupun kebenaran, manakala bagi perkataan logos pula, ianya adalah suatu fikiran ataupun kajian. Dan hasil daripada dua perkataan episteme dan juga logos, terbentuklah episteme, di mana ianya membawa maksud suatu kajian berdasarkan ilmu. Apa itu epistemologi sebelum ini? Jadi, mari kita kenal lebih lanjut berkenaan dengan aliran rationalism dan juga aliran skeptism dalam bidang epistemologi. Jadi, kita pergi terlebih dahulu kepada aliran rationalism, iaitu ia merupakan suatu kepercayaan di mana tindakan harus berdasarkan akal dan bukannya pada kepercayaan ataupun emosi agama. Mereka ini beranggapan bahawa akal sebagai sumber yang tertinggi untuk mendapatkan suatu kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan harian. Manakala bagi aliran skeptism, ianya merupakan apa-apa sikap yang mempersoalkan atau keraguan terhadap satu atau lebih perkara yang mengenai pengetahuan ataupun kepercayaan putatif. Ianya juga berasal daripada kata kerja Yunani klasik, di mana iaitu perkataan skeptomai yang membawa maksud mencari, seperti mana implikasi sedang mencari tetapi tidak mencari. Yang dua aliran tersebut, mari kita masuk ke ruangan penghujahan, di mana rationalism, seperti mana kita tahu sebelum ini, ia berdasarkan kepada akal manusia. Jadi akal ini sememangnya bagi mereka ianya terlihat seperti mana satu lampiran kertas putih yang tidak mengandungi sebarang kecacatan, ataupun diibaratkan seperti tiada pengalaman langsung, tapi lama kelamaan ianya akan tercorak dengan sendirinya hasil daripada pengalaman yang mereka dapati melalui penelitian masing-masing. Rationalism menjadi sebuah model yang sangat menarik perhatian ahli falsafah pendidikan, di mana ianya didapati daripada demonstrasi formal dalam bentuk logik dan juga matematik tanpa pemerhatian ataupun eksperimen. Antara ahli-ahli falsafah pendidikan yang sangat tertarik dengan aliran rationalism ataupun model rationalism iaitu Descartes, Leibniz dan juga Spinoza. Dan untuk kita ketahui lebih lanjut, kita dapat lihat daripada ahli falsafah ataupun perspektif ahli falsafah pendidikan iaitu Descartes, saya memikir maka saya wujud, di mana ianya dibentuk semula secara kritis dengan mengaplikasikan pemikiran tulen asas dan juga aksiomnya. Manakala bagi aliran skeptism, kita dapat lihat ianya ditemukan sejak zaman pra-Socrates, Richard H., di mana Popkin ada mengatakan bahawa sikap skeptism terdapat dalam teori perubahan yang dikemukakan oleh Heraclitus, bahawa segala sesuatu berada dalam perubahan, sentiasa mengalir dan juga tidak ada sesuatu yang tinggal tetap pada keadaan asalnya. Sikap aliran ini ditemukan dalam kalangan kaum sofis, di mana pengetahuan dan juga kebenaran yang hanya bersifat relatif belaka. Jadi kita boleh ambil mudah satu contoh yang dapat kita lebih faham kepada aliran skeptism, iaitu seperti mana adakah hantu ataupun makhluk halus itu wujud. Di sini ada beberapa pihak akan percaya bahawa makhluk halus ataupun hantu itu wujud, tetapi ada juga beberapa pihak tidak percaya berkenaan dengan perkara tersebut. Contoh lain pula kita dapat lihat daripada segi pemikiran, di mana adakah bumi itu bulat ataupun bujur. Okey, untuk aliran skeptism pula kita dapat lihat daripada beberapa teori, iaitu teori brain in a vat. Ada membahaskan sebuah eksperimen yang memberikan hujah, I think the water is wet. No brain in a vat can think that water is wet, thus I'm not brain in a vat. Dan ada juga teori lain yang dapat kita lihat ataupun dapat kita faham lebih lanjut daripada teori tersebut, adalah seperti teori evil demon argument dan juga deceiving God argument. Kita pergi lebih lanjut kepada bahagian perbandingan bagi aliran rationalism juga aliran skeptism.
Aliran rasionalisme dan juga aliran skeptisme dapat dibandingkan melalui beberapa perkara, iaitu kaedah berfikir, sumber ilmu dan juga innate knowledge. Untuk kaedah berfikir, aliran rasionalisme banyak menggunakan kaedah didaktif, manakala bagi aliran skeptisme ianya banyak menggunakan kaedah induktif. Bagi sumber ilmu pula, aliran rasionalisme adalah suatu ilmu yang berpunca daripada akal manusia itu sendiri. Manakala bagi aliran skeptisme, ianya merupakan suatu ilmu yang datang daripada persepsi panca indera, akal dan juga sekaligus ianya menolak kewujudan yang sememangnya termaktub seperti kejadian Tuhan. Jadi sekali untuk innate ideas ataupun innate knowledge, bagi aliran rasionalisme, mereka berpegang teguh dan percaya dengan pandangan innate ideas kerana manusia memang dilahirkan dengan sesuatu ilmu itu tersendiri. Manakala bagi aliran skeptisme, mereka menolak innate knowledge kerana pada awalnya mereka hanya berpegang kepada persepsi masing-masing beserta sebuah keraguan. Secara kesimpulannya, kedua-dua aliran tersebut, iaitu aliran rasionalisme dan aliran skeptisme, mereka mempunyai ciri-ciri yang tersendiri beserta teori yang lagi mengukuhkan perbahasan tersebut. Hal ini demikian kerana fahaman rasionalisme dan juga skeptisme sedikit sebanyak menjadikan manusia itu sebagai kayu ukur kepada sesuatu kebenaran dengan menggunakan cara fahaman mereka yang berpusatkan kepada manusia. Sekian daripada saya. Terima kasih.